Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat melaksanakan pelajaran program Nilam dan Galakkan Membaca pada tahun ini. Seperti yang kita sedia maklum, dunia kini dilanda pandemik COVID-19 sejak tahun 2020. Negara kita juga tidak terkecuali daripada pandemik yang sangat kritikal ini. Hal ini telah membataskan kerja seharian kita. Bukan setakat itu, malah murid tidak dapat menghadirkan diri ke sekolah untuk pembelajaran secara bersemuka. Walau bagaimanapun, ini bukanlah alasan untuk kita tidak melaksanakan program-program sekolah, termasuklah program Nilam. Warga sekolah yang dikasihi sekalian, Nilam, yakni Nadi Ilmu Amalan Membaca, merupakan satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang cintakan budaya membaca dan budaya ilmu. Program ini juga merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti Galakkan Membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberikan pengiktirafan yang sesuai. Program ini merupakan satu pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghalang penyuburan tabiat membaca kalangan murid sekolah. Matlamat utama Nilam ialah perekodan pembacaan dan seterusnya pengiktirafan. Setiap murid merekodkan buku yang dibaca dalam sistem baru iaitu IQ Nilam, dan seterusnya pengiktirafan diberi kepada murid berdasarkan bilangan buku yang dibaca. Untuk pengetahuan semua, hasrat, niat dan matlamat program Nilam begitu murni sekali, iaitu untuk membudayakan amalan membaca dalam kalangan murid sekolah yang seterusnya akan melahirkan murid-murid yang suka membaca dan cintakan ilmu pengetahuan. Warga sekolah yang dikasihi, sifat suka membaca ialah satu amalan mulia yang dijadikan budaya hidup. Membaca ialah langkah untuk menimba ilmu, memperkayakan maklumat, ilmu pengetahuan dan kebolehan dalam pelbagai bidang. Membaca boleh mendidik diri sendiri dalam pelbagai aspek. Ilmu pengetahuan dan maklumat membolehkan kita mempertingkatkan taraf hidup, mampu berdaya saing dan bergerak maju dalam dunia kini yang semakin mencabar dan berteknologi tinggi. Rakyat yang suka membaca merupakan aset kerajaan yang tidak terhingga nilainya, kerana kehidupan pada hari esok banyak bergantung kepada perkara kita pelajari pada hari ini. Justru saya berharap agar murid-murid dan guru-guru sekolah menengah agama daerah Batang Padang dapat menanamkan minat membaca dalam diri masing-masing. Inilah satu amalan yang harus dipuji dalam usaha kita melahirkan model insan cemerlang yang akan menjadi aset terpenting negara. Sempena dengan majlis ini, saya menyeru semua murid dan guru supaya mengunjungi pusat sumber sekolah dan gunakanlah kemudahan-kemudahan yang disediakan dengan sebaik mungkin bagi memenuhi objektif program Nilam. Dengan ini, saya dengan sukacita dan bangganya merasmikan majlis pelancaran Nilam dan Galakkan Membaca Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang tahun 2021 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Syutul Afrika binti Ramlan. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang. Hari ini, saya akan membuat ulasan tentang sebuah buku yang bertajuk Cucu Rasulullah yang Hilang. Buku ini ditulis oleh Nur Abdi Gadir PhD. Buku ini mempunyai 128 muka surat dan diterbitkan oleh PTS Islamika Senjang Berhad. Buku ini menceritakan tentang cucu Rasulullah yang bernama Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Hashmi, iaitu anak kesayangan Fatimah Az-Zahra. Beliau dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijrah. Beliau ditahnik oleh Rasulullah menggunakan alur baginda, lalu diberi nama Hasan. Beliau
Beliau seorang yang penyayang, bijak, abaqari, suka kepada kebaikan serta pendamaian dan melakukan islah. Dalam kalangan cucu cicit Rasulullah, beliau adalah salah seorang yang menyerupai baginda. Bahkan dalam kalangan makhluk Allah, Sayyidina Hasan yang paling menyerupai Rasulullah SAW. Selepas kematian bapanya iaitu Sayyidina Ali, beliau dilantik menjadi khalifah. Selepas itu, Muawiyah mengambil alih pemerintahan yang diperintah oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan membuat syarat-syarat yang untuk diberikan kepada Muawiyah. Tetapi Muawiyah memungkiri syarat-syarat tersebut. Lalu Muawiyah memujuk pembantu-pembantu Sayyidina Hasan supaya meracun Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan pada ketika itu dia diracun tetapi sembuh kembali. Selepas itu dia diracun kembali tetapi sembuh kembali. Akhir sekali apabila dia diracun, akhirnya dia mati kerana racun tersebut. Terdapat juga laporan tentang kematian beliau bahawa Yazid bin Muawiyah menyuruh Yadah bin Al-Ayyad meracun baginda. Lalu dia berjanji kepada Ya'ad tu bahawa dia akan berkahwin dengan perempuan tersebut kalau dia berjaya membunuh Sayyidina Hasan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini ialah kita perlulah meraih kepercayaan orang sekeliling apabila kita menjadi pemimpin. Sebagaimana Sayyidina Hasan perlu meraih kepercayaan orang sekelilingnya, tetapi dia tidak meraih sebab dia tidak berani untuk meraih kepercayaan orang sekelilingnya. Selain itu, kita janganlah memukiri syarat yang telah ditetapkan oleh seorang seperti Muawiyah memukiri syarat yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Hasan. Akhir sekali, kita sebagai umat Islam, kita perlulah mengenali khalifah-khalifah Islam sebagaimana Sayyidina Hasan. Buku ini sesuai untuk lingkungan semua umur kerana terdapat banyak pengajaran yang kita dapat perolehi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Turfakihah binti Rosnizam. I am a Form 4 student from Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang, Bido. Today I would like to share with you the storybook that I had read. The title is 101 Malaysian Anecdotes written by Salmiah Alias. It was published by Amin Books Sendirian Berhad. It has 219 pages. This book covers a variety wide of stories. But I only chose 2 stories in this book. The first one is positive thinking. Positive thinking tells us about the parents advocate to their children positive thinking. They also encourage their children to have their ambition at a very young age. One day, their 10-year-old son told them that they are going to be a farmer. They were very happy to hear that, but they told him to be a veterinarian so that he could look after his sick animals in the future. And then his father said to him seriously, "Now I have to go out and search for a big piece of land for you in the future to do a farm." And then his son replied, "No, I'm not going to do the farm here, but I'm going to do it in New Zealand." For a few seconds, they were very speechless, but at the same time, they were very proud of him because of their son had a far-sighted plan at a very young age. The moral value of the story is we must have an encouragement to achieve our dream in the future since we kid. The second story is about I Love Malaysia. The story tells us about the woman was on a plane bound for Tokyo. She sat beside a young Japanese mother with her young daughter. The mother was busy talking in Japanese with her daughter, who seemed unhappy about something. The mother told she that they had been living in Malaysia for the past 3 years, as her husband is a Japanese expatriate with a company in Malaysia.
today was the first trip back to Japan. So they feel sad to leave Malaysia. The girl seemed unhappy about going back to Japan. And then the girl said in Malay, saya sayang Malaysia. Saya tidak mahu pulang ke Jepun, which means I love Malaysia and I don't want to go back to Japan. She smiled when the mother sheepishly said, "See what Malaysia have done to my daughter?" For a few seconds, she continued, "Me too. I love Malaysia very much. I love Malaysia very much. How I love asam pedas and sambal belacan." So, the moral value of this story is we must love our country no matter what happens. That's all from me. Thank you.